Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ah, anak-anak rakan-rakan, guru-guru. Uh, Semalam kita dah masuk bab 4 ni. Ini bab era perdana kuasa ni. Semalam kita dah masuk bab 4.6. Orang putih panggil 4.6. Hari ni kita dah nak habis dah. Kita dah nak masuk 4.7. Sedar tak sedar kita dah sampai di situ. Lajunya lebih kurang dalam seminggu lebih juga. Kalau kita tengok bab ini, kalau kita susuri balik, bab ini ada 7. Okey, yang ini kita dah selesai dalam 2 video. Gagasan Melayu Union ada 1. Reaksi cikgu masukkan 2 video. Sarawak ada 2, 4, 5. Semalam ialah yang ke-6. Hari ini kita nak masuk tentang reaksi. Reaksi penduduk Sabah terhadap penyerahan Sabah kepada British. Special sedikit Sabah ini kalau kita tengok. Tak macam tanah Melayu ataupun negeri Sarawak, kerana Sabah ini dia tidak mendapat tentangan yang kuat daripada rakyat lah. Ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang boleh kita nampak di situ kenapa tidak mendapat tentangan. Okey. Yang pertama sekali kalau kita tengok, kita tengok yang pertama, British, dasar British itu. Ini cikgu letak pada faktor 1 lah kot. Kalau kita letak dalam faktor 1 senang. Faktor 1 F1 atau F1. F1. Kalau kita tengok di sini, kenapa masyarakat Sabah ini dia kurang beri penentangan? Kalau kita lihat pertama tu ialah masyarakat di Sabah ini dia terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik. Etnik ni kaum lah. Okey. Dan kita tengok huraian di situ dia letak ialah berbeza dari segi bahasa, budaya dan sebagainya lah. Dia berbeza. Bila berbeza ni tempat pun berbeza. Jadi agak sukar. Ini kita nampak agak menyukarkan pemimpin Sabah untuk menghimpun. Bukan senang. Dari segi logistik nak mengumpul dalam satu pertubuhan. Itu yang pertama. Namun begitu kita lihat, di Sabah ni bukan tak ada persatuan. Ada persatuan di Sabah. Dia macam tanah Melayu juga. Terdapat juga persatuan. Cikgu suka gariskan persatuan yang dekat dengan apa yang telah kita belajar, iaitu persatuan persaudaraan sahabat pena. Kita nampak PAS-PAS. Kalau di tanah Melayu dia ada PAS-PAM. Kalau kita tengok situ, ada persatuan. Yang dipimpin kita boleh nampaklah pemimpin-pemimpin itu Tengku Nordin, Zakaria. Okey. Yang kedua, ada Barisan Pemuda Sabah. Bermaksud di sini ada 2 persatuan besar. Ada 2 persatuan. Kalau kita nak kata tak ada persatuan, tak boleh. Ada 2 persatuan di situ. Baik. Dan kita lihat persatuan yang ditubuhkan. Ini tujuan. Cikgu letak tujuan nanti. Tujuan ditubuhkan persatuan itu pada waktu itu. Kita nampak untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan politik kaum Bumiputera. Ini tujuan dia. Kalau cikgu letak di sini, ini adalah tujuan penubuhan. Penubuhan. Atas kena kepala rambut sikit tak apalah. Okey. Yang kedua, kalau kita tengok pada waktu itu, untuk membangkitkan kesedaran politik. Pada waktu itu dia ada
membangkitkan kesedaran politik. Bila ada bangkit kesedaran politik ni, dia ada kesan dia kepada British. Kesan dia, ni cikgu letak kesan dia. Bila dah ada persatuan ni, dia mesti ada kesan. Kesan kepada British itu sendiri. Baru kita nampak British buat apa. British dia khawatir, takut dah. Pengaruh pemimpin ini akan menggugat kedudukan mereka di Sabah. Jadi British, apa tindakan dia? Ini tindakan British. Tindakan British ni yang kita nampak dia akan melemahkan gerakan politik di Sabah pada waktu itu, gerakan persatuan dan sebagainya. Kita nampak apa British buat. Jadi kalau pelajar kita nak baca, kita kena jelas. British dia pandai. Dia menawarkan kenaikan pangkat, satu. Kalau mereka ni bekerja dalam kaki tangan awam, dia bagi pangkat. Seronoklah kita. Itu satu. Dua, kita tahu warna lain pula. Yang kedua, kita nampak British ini dia memindahkan ahli dan pemimpin aktif ke bandar lain. Jauh lah bandar, contohnya Lahad Datu ke Jesselton. Jauh. Jadi kesannya apa? Ini inferen dia. Kesannya ialah, cuba letak sini. Kesannya, persatuan itu dia menjadi lemah. Lemahlah bila pemimpin yang ada telah dipindahkan. Akhirnya, dia menjadi lemah. Kerana apa? Masalah kewangan dan kekurangan pemimpin itu sendiri. Kalau kita tengok. Jelas kita nampak dengan mudah. Akhirnya British berjaya mengawal. Ini kita nampak barisan tadi. Pemuda Sabah. Dia hantar ke mana? Dia telah dihantar khusus ke SITC. SITC mana? Sultan Idris Training School. Jadi cikgu. Ditawarkan kerja dengan kerajaan. Pulang ke Indonesia. Berpindah ke Labuan. Jadi dan sebagainya. Seruji menyertai khairat jemaat muslimin. Kita nampak sikap British itu sendiri dengan pertubuhan-pertubuhan yang ada. Ini kita nampak. Ini kalau dihantar ke SITC di Semenanjung. Jauh. Yang ini dipindahkan ke Jesselton. Kita nampak. Ditukarkan tindakan British ini. Menyebabkan pemimpin tak ada, masalah kewangan dan sebagainya. Menyebabkan pertubuhan-pertubuhan itu menjadi semakin lemah. Ini kita nampak. Gambar-gambar semak-semak demo. Ini kebanyakannya orang-orang berada lah kalau pakaian macam ini kan. Cara pakaian. Bukanlah baju demo dia putih. Cuma gambar hitam putih. Itu yang faktor yang pertama. Kita nampak. Seterusnya, tindakan British. Ini masih tindakan British. Ini tindakan British. Masih tindakan British. Sorry. Tindakan British seterusnya apa dia? Dia menghadkan peluang dalam pentadbiran. Jadi cara dia nak menyebabkan orang Sabah ini kurang terlibat ataupun kurang menentang British, dia menghadkan peluang penduduk Sabah dalam bidang pentadbiran. Jadi kesannya kita nampak di situlah. Kesannya ialah masyarakat di Sabah ataupun penduduk Sabah kurang pengalaman dalam sistem pentadbiran ataupun sistem birokrasi barat pada waktu itu. Kita nampak dia dasar British menindas kegiatan persatuan. Yang kedua, dia tak bagi ruang dan peluang masyarakat Sabah ini terlibat dalam bidang pentadbiran. Okey, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua ialah, ini faktor 2, F2. Faktor 2. Okey, dalam faktor 2 ini kita anggap kita nampak penyerahan Sabah dianggap peluang oleh penduduk tempatan. Kita nampak di sini. Penduduk Sabah sendiri dia tak nak terlibat. Dia tak nak terlibat.
Kita nampak bawah sekali, kebanyakan penduduk enggan melibatkan diri dalam aktiviti menentang penyerahan Sabah. Kita nampak. Inilah yang menyebabkan kurang tentangan terhadap British pada waktu itu. Kita nampak ya. Jadi tidak mendapat bantahan daripada penduduk tempatan. Atas alasan pada waktu itu, alasan yang ada, mereka ni tidak memahami tujuan penyerahan tersebut. Mungkin dari segi logistik tadi jauh ya. Jadi dasar-dasar British yang menindas ini kurang sampai kepada penduduk tempatan. Dan kita nampak gelombang kebangkitan ini, nampak bawah sekali, gelombang kebangkitan nasionalisme di Sabah berlaku bila British memperkenalkan langkah ke arah kerajaan sendiri. Itu kita nampak. Enggan. Okey. Bila ada pelaksanaan Melayu Union. Okey, tadi kita nak serah macam serah BMA lah British, kita nampak. Adakah penduduk Sabah ini tidak menentang? Kalau kita tengok, ini kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu Melayu Union. Kita nampak penduduk Sabah juga membantah pelaksanaan Melayu Union di Tanah Melayu dan gerakan anti penyerahan di Sarawak. Kita nampak. Itu nampak dengan jelas ya. Berbanding, tapi namun begitu kita lihat di Sabah, di sini kita nampak tidak mendapat tentangan. Kalau di Tanah Melayu, dekat dahsyat mendapat, bukan tak sokong ya, mereka sokong. Kita nampak kebangkitan itu agak ada, tapi perlahan atas tindakan British itu sendiri. Kalau kita nampak rasionalisasi, kalau membuat rasional ni, maksudnya kita gunakan idea kita pada pendapat anda. Setujukah anda mengapa SBUB menyerahkan Sabah kepada British? Semalam kita dah belajar tajuk ini. SBUB menyerah kerana masalah kewangan ni. Kita itu antara yang paling mudah lah ya. Namun begitu, British sendiri sebenarnya dia nak Sabah ini sebab Sabah ada bahan mentah. Itu rasionalisasi ni pandangan kita. Ni gambar otak ni. Mengapa pendidikan penting? Kenapa kita belajar? Kenapa waktu PKP ni pun nak belajar juga? Itu kita kena jelas. Okey, habis kita sebenarnya bab 4 ini ya. Kalau kita tengok sini, kita dah habis tadi. Next, cikgu akan cuba jawab. Kita akan cuba buat latihan. Cikgu akan buatkan dengan board kita akan bincang tajuk Melayu Union ini secara detail, dan cikgu akan bagi soalan, pelajar akan jawab. Namun begitu, kita tengok sedikit PowerPoint yang ada ni. Ini PowerPoint yang dibina oleh rakan-rakan di Perak. Tengok soalan. Siapakah yang menguasai Sabah setelah Jepun menyerah Kedah? Kalau tengok di Sabah, kalau Wynebrook tentu tak ada Wynebrook sudah, sebab Wynebrook di Sarawak. Cikgu terus pergi jawapan syarikat, India, Timur Inggeris tak boleh. British BMA, sama BMA Sarawak BMA, Tanah Melayu BMA, Sabah pun BMA, British Military. Faktor penyerahan, ini semua senang saja Faktor penyerahan ini ialah sebab British itu sebab tak ada duit. Ini kita dah belajar sebelum ni Bila tarikh penyerahan, sama macam Melayu Union juga, tahun yang sama. Yang lain tu mungkin pelajar keliru antara A dengan C tu jadi kita nampak ini yang tadi kita belajar kita dah sentuh tentang bahasa, kita dah sentuh tentang persatuan, tindakan British, kesannya, inference dia. Menarik juga PowerPoint daripada rakan-rakan guru di
LMS ini. Kita nampak di sini dasar British, kesimpulan yang boleh kita buat. Penyerahan Sabah ini tidak mendapat bantahan. Kerana mereka tidak memahami tujuan penyerahan tersebut. Jadi anak-anak boleh bacalah sebab ini. Dan cikgu akhiri, sebelum akhiri kita tengok sedikit dua soalan kertas satu. Tengok, bagi melumpuh gerakan nasionalisme, apa tindakan? Kita tak belajar pun hukum buang penjara ni. Apa dia buat? Ada ke buang daerah? Kalau kita tengok tak ada 3 dan 4. Di antara berikut yang bukan menyebabkan penduduk tempatan menentang penyerahan Sabah kepada British. Bukan, dia nak bukan. Mana kita tengok situ. Okey. Jawapannya ialah lambang tak setia. Okey, cukup setakat ini. Cikgu akan bagi soalan. Semalam kita dah buat kertas satu. Tahniah, pelajar yang jawab. Yang tak jawab tu mangkau lah, tidur dan sebagainya. Okey, kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.